Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang amat berhormat Datuk Seri Haji Aminuddin Harun, Menteri Besar Negeri Sembilan. Yang berbahagia Datuk Muhammad Naha bin Muhammad Siddiq, Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan. Yang berhormat ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, ahli-ahli yang berhormat, rakan saya yang berusaha Encik Luqman bin Ahmad, Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Ekonomi, ketua-ketua jabatan dan pegawai-pegawai dari Jabatan Negeri dan Persekutuan, wakil-wakil pusat khidmat, pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan, usahawan, pemain industri serta hadirin hadirat yang dihormati sekalian. InsyaAllah ini adalah satu proses yang penting, bukan sahaja untuk Negeri Sembilan tetapi juga untuk kerajaan, kerana kita sedang dalam proses untuk melakukan kajian separuh penggal kepada rancangan Malaysia ke-12. Bagi mereka yang mungkin kurang arif tentang bagaimana belanjawan dan pelan ekonomi dibangunkan untuk kerajaan, dia bermula dengan rancangan 5 tahun kita. Jadi setiap 5 tahun kerajaan di peringkat persekutuan akan melihat sasaran kita, pertumbuhan dan juga program-program sosioekonomi untuk memastikan pertumbuhan itu bukan saja bagus tetapi pertumbuhan itu seimbang dari segi kesannya kepada sosioekonomi. Kalau tidak, negara maju tapi orang miskin banyak kerana kemajuan itu hanya tertumpu kepada beberapa. Kalau tidak, contohnya ada negeri dan wilayah yang maju tapi ada juga yang tertinggal. Perkara ini perlu dirancang secara teliti setiap 5 tahun. Yang selalu diberi perhatian oleh sesetengah pihak apabila setiap rancangan Malaysia 5 tahun dibangunkan ialah senarai projek. Kerana setiap 5 tahun apabila kerajaan persekutuan membangunkan RMK, kita menetapkan berapa banyak pelaburan kerajaan dalam bentuk perbelanjaan pembangunan. Maksudnya, contohnya untuk RMK 12 bagi tahun 2021 ke 2025, jumlah yang diperuntukkan adalah 400 bilion untuk 5 tahun ini. Jadi kemudian setiap 5 tahun daripada 400 bilion ini kita akan nilai projek apa, jalan mana, bangunan apa, dan itu akan kita bangunkan dari satu tahun ke satu tahun. Sebab itu perancangan RMK menjadi begitu penting kerana dia menentukan berapa banyak pelaburan kerajaan dan juga tumpuan kerajaan untuk 5 tahun akan datang. Itu juga jadi penting untuk kerajaan negeri, kerana maksudnya kerajaan negeri perlu selaraskan perancangan di peringkat kerajaan negeri dengan perancangan di peringkat kerajaan persekutuan. Kerana memang betul lah, kebanyakan daripada peruntukan itu terutamanya yang berbentuk infrastruktur ataupun untuk membina keupayaan, kebanyakannya itu datang daripada kerajaan persekutuan. Jadi kerajaan negeri contohnya mungkin bercita-cita untuk ke bulan, tapi kalau tidak ada infrastruktur yang dibina oleh kerajaan persekutuan dan sebagainya, cita-cita itu akan kekal tinggal cita-cita. Jadi sebab itu sekarang ini kita dalam tahun 2023, kita dah tengah penggal, yang mana yang nak kena belanja dah belanja. Jadi kita ambil peluang untuk kita semak, tengok sejauh mana dari segi perancangan kita, pelaksanaan kita, sasaran kita, adakah itu menepati yang telah kita tetapkan pada awal-awal dulu 2021. Dan dia juga jadi penting di persimpangan ini
kerana kita ada pentadbiran kerajaan persekutuan yang baru. Ada penumpuan yang berlainan, ada pendekatan yang berlainan, ada masalah-masalah yang akan dirungkai mungkin dengan cara yang baru. Jadi itu fungsi kajian separuh penggal yang ada sekarang, dan pandangan saya ia sesuatu yang tidak boleh dibuat semata-mata daripada Putrajaya. Ia perlu melibatkan juga pandangan dan merapatkan jurang di antara apa yang dirancang oleh kerajaan persekutuan, bukan saja dengan apa yang dirancang oleh kerajaan negeri, malah juga keutamaan dan perkara-perkara yang melibatkan pelaksanaan yang perlu kita ambil kira juga daripada pemegang-pemegang taruh. Dan pemegang taruh itu selain daripada jabatan-jabatan kerajaan, termasuklah juga wakil-wakil masyarakat, pemain industri dan lain-lain. Jadi itu fungsi proses ini. Ini negeri yang keempat. Kita bermula di Pahang, kemudian Perlis, hari Ahad yang lepas di Johor, hari ini di Negeri Sembilan, dan kita akan teruskan. Dan insya-Allah keseluruhan kajian separuh penggal ini akan dimuktamadkan menjelang Ogos dan akan dibawa dan dibentangkan di Parlimen pada minggu pertama September ini. Dan ini akan menentukan berapa jumlah yang akan dibelanjakan tahun 24-25. Dan tahun depan, dia macam itulah yang planning ni, maksudnya perancangan ni dia baru je habis rancangnya, itu kena rancang yang baru. Tahun depan bermula 2024 kita akan bangunkan rancangan Malaysia yang ke-13 untuk tahun 2026 ke tahun 2030. Jadi banyak maklum balas yang kita dapat daripada sesi seperti ini, baik daripada kerajaan negeri dan pemegang taruh yang lain, sudah tentu akan juga menjadi asas untuk kita gunakan apabila kita membangunkan rancangan Malaysia yang ke-13 bermula tahun depan. Negeri Sembilan dia agak unik kerana dia lebih kurang sama macam dalam keadaan Malaysia sebagai sebuah negara. Kalau kita banding Negeri Sembilan dengan Malaysia, dia banyak persamaan. Kita ada sindrom anak tengah. Maksudnya kita tak adalah teruk sangat, tapi kalau boleh nak lebih lah. Dia macam anak yang tengah, yang selalunya yang bongsu ataupun yang sulung itu yang dapat lebih perhatian, yang tengah tu kau pandai-pandai sendirilah. Jadi saya sedia maklum keadaan itu. Negeri Sembilan memang kalau nak kata berbanding dengan negeri lain, perkembangannya dari segi kemudahan infrastrukturnya lebih baik daripada negeri-negeri lain, tapi pada masa yang sama juga ada banyak potensi yang sebenarnya kalau kita beri tumpuan, dia boleh lebih pacu ke depan. Jadi itu keadaan yang ada di Negeri Sembilan. Sudah tentu kerajaan persekutuan, kerajaan negeri ada kekangan kewangan masing-masing. Keadaan di kerajaan persekutuan, saudara-saudari sedia maklum, kita berada dalam keadaan rekod hutang paling tinggi dalam sejarah negara kita. Jadi memang kita perlu melalui proses untuk kita memperkemaskan pengurusan kewangan kita. Mana yang kita perlu tumpu kepada sektor yang paling penting, kita tumpu yang itu. Mana yang tak perlu, maka tak perlu. Kerana salah satu masalah struktur yang perlu kita selesaikan di peringkat kerajaan persekutuan adalah soal defisit. Defisit kita tinggi, dengan defisit yang tinggi itu hutang pun tinggi. Hutang sekarang lebih kurang 1.5 trilion. Jadi kita kena imbangkan di antara pada masa kita pastikan perbelanjaan yang strategik dan penting terus kita salurkan kepada projek-projek dan kemudahan-kemudahan yang penting. Kita juga kena pastikan bahawa perbelanjaan itu betul-betul mempunyai nilai strategik, ada multiplying effect yang tinggi, barulah kita dapat mengimbangi di antara keperluan kita mengukuhkan kedudukan fiskal dan pada masa yang sama memacu pertumbuhan ekonomi negara dan juga negeri-negeri dengan baik. Jadi saya buka seluas-luasnya lepas ini. Saya ingat YB Yang Amat Berhormat Menteri Besar, dia akan bagi permintaan secara terus dan tidak terus.
Kalaupun tidak terbuka, lepas ni dia hantar mesej kepada saya, yang ini, yang itu. InsyaAllah kita akan bekerjasama sebaiknya, kerana Negeri Sembilan ada potensi yang lebih daripada negeri-negeri lain, kerana dia adalah satelit kepada Lembah Kelang. Jadi apa yang berlaku di Lembah Kelang itu akan ada kesan kepada Negeri Sembilan, disebabkan oleh kerana dekatnya Negeri Sembilan, dan pasaran di Lembah Kelang itu juga ada limpahan kepada Negeri Sembilan. Saya tanya MB tadi, banyak tanah tak? Kerana salah satu perkara yang cukup strategik untuk Negeri Sembilan ialah macam mana kita dengan cepat dan berkesan boleh membawa pertanian moden di Negeri Sembilan di luar kawasan bandar, supaya ia mewujudkan peluang-peluang pekerjaan, dan Negeri Sembilan ini boleh menampung permintaan daripada Lembah Kelang. Itu sesuatu yang boleh dilaksanakan dengan cepat. Ia perlukan pelarasan, dan itu menjadi niche kepada Negeri Sembilan, selain daripada limpahan-limpahan yang lain yang memang akan berlaku secara semula jadi, dari segi pembangunan hartanah, dari segi permintaan industri. Itu perkara yang semula jadi, yang limpahannya akan sampai kepada Negeri Sembilan, insya-Allah. Jadi insya-Allah kita gunakan ruang ini sepenuhnya. Ada benda yang ada jawapan terus, ada benda yang perlu dipertimbangkan, ada perkara yang melibatkan dasar, ada perkara yang melibatkan pelaksanaan. Tapi insya-Allah maklum balas bila saya dengar sendiri, bila kita pergi daripada negeri ke negeri, paling tidak itu membolehkan Kementerian Ekonomi menyelaraskan keutamaan kita. Kerana kita mungkin ada pandangan di peringkat atas, tapi bila kita berjumpa dengan kerajaan negeri dan juga dengan pemegang taruh yang lain, itu akan memberi gambaran, dan itu akan membantu kita memperbetulkan keutamaan kita dalam kita merangka pembangunan ekonomi negara. Jadi dengan setakat itu, saya ucapkan terima kasih kepada kerajaan negeri, dan yang buka juga kepada semua, kepada yang hadir, dan semoga Allah memanfaatkan usaha kita ini. Berbeza dengan keadaan di luar, saya optimis dengan perkembangan kita untuk tempoh-tempoh akan datang. Kita sedang melalui ribut kewangan dunia, itu perkara yang biasa. Selagi, dan minggu ini sebenarnya, insya-Allah keadaan di Amerika Syarikat reda sedikit, kerana yang berlaku terutamanya kesan besar kepada mata wang kita ini ialah kerana di Amerika Syarikat mereka ni maksudnya presiden dengan parlimen belum mencapai persetujuan jumlah hutang yang perlu diambil. Kita di Malaysia ni mudah sikit. Kerajaan sediakan belanjawan, kita hanya ada satu dewan, dan Dewan Rakyat itu siapa yang menang dialah jadi kerajaan. Maka bila pergi ke Dewan Rakyat itu yang dibawa oleh kerajaan itu, insya-Allah tak ada masalah lah. Di Amerika Syarikat berlainan, kerana eksekutif iaitu presiden itu parti lain, dan sekarang ini kongres itu parti lain, dan yang meluluskan belanjawan adalah kongres. Jadi apabila presiden ada rancangan dia untuk mana nak potong, hutang mana nak ambil, itu masih lagi menjadi perbalahan di antara mereka, dan itulah yang menyebabkan dalam tempoh 2-3 minggu yang lalu keadaan kewangan antarabangsa dia jadi kucak-kacir, kerana dia menimbulkan ketidaktentuan. Kalau perkara ini tidak diselesaikan menjelang akhir minggu ini, maksudnya Amerika tak boleh bayar hutang dan dia tak boleh bayar gaji. Bukan tak ada duit, tapi sebab bajet itu belum diluluskan. Dan bila itu berlaku, ketentuan yang ada ini sudah tentu reaksi daripada pasaran kewangan dunia ialah untuk alih duit kepada instrumen kewangan yang paling stabil. Ada dua instrumen kewangan yang paling stabil, satu emas, satu lagi dolar. Jadi dolar naik mencanak di seluruh dunia lah kan. Jadi
Saya optimistik kerana ini bukan perkara yang akan berkekalan. Saya tak rasa lah Amerika Syarikat ni dia tak boleh selesai sampai kesudah, sampai tak boleh bayar gaji kerana bajet tak lulus 3-4 bulan. Dia kena luluskan bajet itu. Maka dia akan ada kompromi, dan bila insya-Allah selesai minggu ini, ribut kewangan yang berpunca daripada masalah ini di Amerika Syarikat akan reda sedikit. Jadi turun naik itu kita lalui sebagai sebahagian daripada asam garam menjadi sebahagian daripada ekonomi dunia. Yang kita nak tumpu dua perkara. Pertama, kita nak kukuhkan pertumbuhan ekonomi kita, dan itu bermakna kita selesaikan masalah-masalah struktur yang saya sebut tadi. Kita terus tumpu kepada pelaburan-pelaburan yang penting untuk jangka masa sederhana dan panjang. Yang kedua pula ialah supaya apabila kita mengukuhkan asas kita ke arah pertumbuhan ekonomi negara yang lebih baik, perkembangan ekonomi dunia ni dia ada turun naik, ada masa naik dan ada masa yang turun. Kita sekarang sedang melalui zaman turun, kan? Tapi dia akan naik. Yang kita nak pastikan ialah dengan perancangan yang baik, apabila ekonomi dunia itu naik, dan dia dalam 1, 2, 3 tahun lagi dia akan naik, kita akan berada di depan, di keadaan yang paling baik untuk mengambil kesempatan daripada pertumbuhan dan permintaan dari seluruh dunia, supaya industri dan ekonomi kita dapat membekalkan barangan yang kita hasilkan itu bermutu dan diterima pakai di seluruh dunia. Maka itu akan melonjakkan lagi ekonomi kita bila masa itu dah sampai. Jadi insya-Allah kita akan melalui turun naik seperti ini. Yang penting ialah asas ekonomi negara mesti kukuh, dan insya-Allah yang itu yang juga perlu kita lakarkan daripada kajian separuh penggal yang ada sekarang ini. Dan sebab itu saya kata insya-Allah saya optimistik yang kita akan terus berada di kedudukan yang baik. Tambah-tambah lagi setakat ini 5-6 bulan yang lepas, reaksi dan sambutan daripada pelabur itu positif, sebab dia mudah saja dia tengok sama ada kestabilan politik atau tidak, pertama. Kedua, sama ada tumpuan yang khusus kepada sektor-sektor yang menilai tambah ada ke tidak. Dan yang itu juga yang kita tumpukan di peringkat kerajaan persekutuan. Contohnya tumpuan yang berterusan kepada 2 sektor. Satu, sektor tenaga boleh baru, ekonomi hijau. Kedua ialah sektor digital, kerana 2 sektor ini adalah 2 sektor yang mendapat pelaburan paling tinggi dalam dunia dalam tempoh 1-2 tahun yang akan datang. Jadi saya harap perancangan kerajaan negeri nanti pun akan diselaraskan dan menyambut tumpuan kita dalam sektor-sektor ini, selain daripada sektor makanan dan keterjaminan makanan yang strategik yang saya sebut tadi, supaya Negeri Sembilan dan Kerajaan Persekutuan dan Malaysia boleh bergerak seiring untuk kita memastikan pertumbuhan ini mampan dalam 2-3 tahun dekad yang akan datang. Jadi dengan itu saya ucap terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.